Pernah tak anda keluar dari satu perbualan, tapi rasa macam baru lepas kalah dalam satu permainan yang anda tak sedar pun anda sedang main? Anda rasa keliru, letih dan mungkin sedikit bodoh. Seolah-olah kata-kata anda telah diputar belit dan emosi anda digunakan untuk melawan diri anda sendiri. Selamat datang ke medan perang yang tidak kelihatan. Seni perang psikologi. Ini bukan tentang strategi ketenteraan. Ini tentang perbalahan senyap yang berlaku di pejabat, di meja makan, malah dalam perbualan mesej anda. Ia adalah permainan di mana senjata utamanya adalah kata-kata, senyap dan keraguan diri anda. Dan jika anda tidak berhati-hati, anda bukan sahaja akan kalah, tetapi anda juga akan mula mempersoalkan kewarasan anda sendiri. Hari ini, kita akan belajar bagaimana untuk tidak menjadi mangsa. Pertama, kita perlu kenal pasti senjata-senjata yang sering digunakan. Taktik manipulasi ini sangat licik kerana ia menyamar sebagai perbualan biasa. Senjata nombor 1, gaslighting. Taktik ini membuatkan anda meragui ingatan, persepsi dan kewarasan anda sendiri. Contohnya, saya tak pernah cakap macam tu. Awak ni suka buat-buat cerita. Atau, awak terlalu sensitif. Benda kecil pun nak diperbesarkan. Kesan jangka panjangnya, anda berhenti mempercayai naluri anda sendiri. Anda sentiasa rasa bersalah dan sentiasa meminta maaf walaupun bukan salah anda. Senjata nombor 2, serangan pasif-agresif. Ini adalah cara meluahkan perasaan negatif secara tidak langsung, bukannya secara berterus terang. Ia boleh jadi pujian yang menyindir. Wah, kerja awak siap juga akhirnya. Tak sangka atau sengaja terlupa untuk memberitahu anda tentang mesyuarat penting. Tujuannya adalah untuk membuatkan anda rasa tidak selesa dan marah, tetapi tanpa memberi anda alasan yang kukuh untuk berkonfrontasi. Licik, kan? Senjata nombor 3, memainkan peranan mangsa. Playing the victim. Mereka meletakkan diri mereka sebagai pihak yang teraniaya untuk mengelak tanggungjawab. Contoh dialog. Tak apalah, saya buat seorang diri. Dah biasa dah orang tak nak tolong saya. Ini adalah cara untuk membuat anda rasa bersalah dan akhirnya mengikut kehendak mereka. Senjata nombor 4. Guilt tripping atau membuatkan seseorang rasa bersalah. Ia berkait rapat dengan peranan mangsa, tapi lebih terus terang. Kalau awak betul-betul sayangkan saya, awak akan lakukannya. Atau, saya dah banyak berkorban untuk awak, ini saja yang saya minta. Taktik ini memerangkap anda secara emosi. Anda terpaksa memilih antara keperluan anda dan mengelakkan rasa bersalah yang sengaja diletakkan ke atas anda. Baiklah, sekarang kita kenal musuh kita. Bahagian yang menakutkan sudah selesai. Sekarang, bagaimana kita membina pertahanan? Kuncinya bukan untuk menyerang balas. Itu hanya akan memenatkan anda dan memuaskan hati si manipulator. Matlamat kita adalah untuk melucutkan senjata mereka dengan tenang. Saya perkenalkan kerangka pertahanan SEDAR. 4 langkah untuk melindungi kewarasan anda. S. Sedar, recognize. Langkah pertama dan paling penting, kenal pasti taktik yang sedang digunakan. Tanya diri anda, adakah saya rasa keliru? Adakah saya rasa bersalah secara tiba-tiba? Adakah saya rasa perlu mempertahankan diri daripada sesuatu yang tidak jelas? Jika ya, berhenti. Jangan teruskan perbualan secara automatik. Kesedaran ini adalah perisai pertama anda. E. Emosi. Manage emotions. Manipulator mahukan reaksi, kemarahan, kesedihan atau pembelaan diri anda adalah bahan api untuk mereka. Jadi, jangan berikan. Ambil nafas dalam-dalam. Cipta sedikit jarak emosi. Bayangkan anda seorang saintis yang sedang memerhati spesimen yang menarik. Ini menukarkan rasa sakit peribadi kepada pemerhatian objektif. Oh, menarik. Dia sedang menggunakan taktik rasa bersalah sekarang. Di dinding, set boundaries. Selepas emosi anda stabil, bina sempadan yang jelas menggunakan bahasa yang tegas tetapi tidak agresif. Untuk gaslighting, saya faham awak ingat begitu. Tapi saya ingat dengan jelas apa yang berlaku. Atau, kita mungkin tidak akan setuju tentang hal ini. Untuk pasif agresif,
Saya perasan ada sindiran dalam kata-kata awak. Boleh kita bincang secara terus terang? Ini mendedahkan taktik mereka untuk guilt tripping. Saya tidak selesa apabila awak menggunakan pengorbanan lalu untuk mempengaruhi keputusan saya sekarang. Ini mungkin terasa janggal pada mulanya, tetapi anda sedang melatih orang lain bagaimana untuk melayan anda. Satu lagi teknik berkuasa di sini ialah kaedah batu kelabu, Grey Rock Method. Jadilah sebosan batu, beri jawapan sepatah. Ya, tidak. Oh, begitu. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi atau emosi. Manipulator akan hilang minat kerana tiada apa yang boleh dimakan. Arah, redirect or remove. Jika menetapkan sempadan tidak berkesan, ubah arah perbualan atau keluarkan diri anda dari situasi itu. Ubah topik. Menarik. Awak dah tengok laporan suku tahunan yang baru? Peralihan yang tiba-tiba ini boleh mematahkan momentum manipulator. Atau akhiri perbualan. Saya rasa perbualan ini tidak produktif, saya perlu pergi sekarang. Kemudian, pergi secara fizikal. Ingat, anda tidak perlukan kebenaran untuk menamatkan perbualan yang toksik. Ketenangan fikiran anda lebih utama. Akhir sekali, selepas interaksi itu, ambil masa untuk refleksi. Ini bukan sebahagian daripada akronim, tetapi ia adalah langkah bonus yang penting. Adakah ini corak tingkah laku yang berulang dari orang ini? Adakah hubungan ini lebih banyak mengeringkan tenaga daripada memberi inspirasi? Memahami perang psikologi bukan tentang menjadi paranoid. Ia tentang kejelasan. Ia tentang menyedari bahawa tidak semua perbalahan dilawan dengan suara yang kuat. Ada yang dilawan dengan bisikan keraguan. Kemenangan sebenar dalam perang ini bukanlah dengan memusnahkan lawan anda. Ia adalah dengan memilih untuk tidak berperang sama sekali. Ia adalah dengan membina kubu ketenangan, fikiran yang begitu kuat sehingga tiada drama yang dapat menembusinya. Anda tidak boleh mengawal bagaimana orang lain berkelakuan, tetapi anda sentiasa boleh mengawal bagaimana anda bertindak balas. Dan di situlah letaknya kuasa sebenar anda.